Dokumen penjajaran? Apa tu ya? Dokumen penjajaran? Ikan ini ditaja oleh Saudara Omera, Ketua Jabatan Pendidikan Umum College Vocational Ipoh, ketua-ketua unit dan seterusnya rakan-rakan pengarah yang dikasihi sekalian. Okey, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama berada dalam Google Meet pada petang ini untuk mengikuti bengkel penjajaran kurikulum Standard College Vocational bagi pendidikan umum untuk untuk SVM dan DVM. Okay, semoga sepanjang bengkel ini berlangsung, kita akan dapat memahami dan dapat membina penjajaran mengikut standard yang dikehendaki. Okay, dengan tidak membuang masa lagi, majlis menjemput Puan Zaibun Nasha untuk meneruskan program kita pada petang ini. Dipersilakan. Boleh dengar ya suara saya? Boleh. Boleh Nasha. Alright. So saya nak share screen. Sebelum tu boleh tak semua orang buka silibus masing-masing? Okey. Bila semua orang dah buka silibus masing-masing, okey, saya just nak tunjuk sikit lah kenapa pentingnya kita tengok silibus bila kita nak buat penjajaran kurikulum. Okey, first kali kita kena tengok biasalah nama khusus, course code, okey, lepas tu nama kita mesti ada. Okey, yang paling penting ialah SLT. Okey, SLT ni. Okey, ini yang paling penting sekali. Okey. Bila kita buat pembelajaran bersemuka, so SLT ni lah yang kita guna untuk guidelines kan. Okay, so maksudnya bila guided learning, bila dia tulis 14 jam ni, maksudnya seminggu ada berapa kali kelas, berapa jam. Okay, contohnya kalau saya ambil contoh keusahawanan, okay, kod yang 2 ni bermaksud 2 kredit lah. Okay, 2 kredit. Okay, untuk diploma, kita ada 14 minggu kan. Okay, so 14 kali 2. So kita akan dapat 28. Okay, so 28 ni inilah kuliah dan tutorial. Okay, selalunya dia akan bagi satu-satu lah. So bila satu-satu 14 dan 14. Okay, lepas tu kita ada self learning. Okay, self learning ni kendirilah apa yang pelajar buat. Okay, bukan dalam waktu kelas. So 28, 9, 14, ini semua yang masa pelajar. Okay, lepas tu untuk keusahawanan kita ada assessment. Assessment ni ialah PB lah. PB atau PA. Tapi keusahawanan hanya ada PB, so dia 2 jam je. So 2 jam ni lah nak buat semua PB dekat situ. Okay, ini indikator je lah. Okay, so ini total SLT ialah 81. Dia boleh je, dia 80 atau 81 tu tak kisah. Dia tetap 2 kredit dekat situ. Okay, setakat ni boleh faham tak SLT ni? Faham. Okay, so bila kita rujuk silibus, SLT ni kita kena faham lah. Okay, lepas tu course learning outline dekat bawah ni. Okay, kita ada CLO 1, CLO 2 dan juga CLO 3. Okay, so yang ni kita kena tahu nanti bila kita buat penjajaran tu kita just copy paste je lah, tak ada masalah. Okay, so sekarang saya nak semua orang tengok juga silibus. Ada tak perkara 17 ni? 17 ni dia macam ni bentuk dia. Semua orang ada tak? Silibus yang, dalam silibus ada tak yang macam ni? Ada. Okay. So ini untuk menyenangkan kita lah sebenarnya. Sebab JU dia dah buat dah siap-siap. Dia tunjuk kat sini lecture 1, okay, tutorial 1. Okay, maksudnya ini minggu tau. So minggu untuk ni hanya seminggu je. Okay, so 1 minggu sahaja. So bila 1 minggu maksudnya lecture dia sejam, tutorial dia sejam untuk seminggu tu lah. Okay, ini preparation 2 jam, independent study 1 jam. Ini semua kendiri. Okay, ini kendiri. Kalau kena tengok sendiri punya lah sebab dalam ni dia tak besar sangat kan. Okay. Bila kita nak buat SLT, kita kena rujuk ni lah. Rujuk benda ni dekat dalam silibus. Okay, nanti saya share presentation
Okay, boleh nampak skrin? Boleh. Okay, terima kasih. Okay, so hari ni kita nak tengoklah apa sebenarnya penjajaran kurikulum ni. Okay, penjajaran kurikulum adalah penyusunan semula kandungan pedagogi serta pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran dalam apa jua keadaan. Okay, sebab bila kita tak ada pandemik, kita hanya akan ikut course outline dan syllabus lah. Tapi bila ada pandemik, kita buat online di rumah, so kita kena jajarkan semula supaya SLT kita adalah sama dengan SLT bersemuka. Maksudnya tak terjejas lah assessment, pengajaran semua tak terjejas. So kalau SLT kita total 80, maksudnya PDPR pun mesti 80. Kalau total SLT 120, PDPR pun kena melengkapi 120 dan seterusnya lah. Kita ada sampai 3 kredit dan 4 kredit juga kan. Tapi dalam umum saya rasa 2 kredit je. Kan? Saya rasa lah. Ada ke yang 3? 2 je. 2 je kan, okay. So good. So maksudnya lagi mudah lah sebenarnya sebab jumlah SLT dia sikit, 80 jam je. Okay, untuk satu modul. Alright, so dokumen yang kena rujuk ialah struktur program. Okay, struktur program ni kalau tak ada pun tak apalah, tapi yang dia nak tahu sebab dia nak tahu lecture berapa jam, tutorial berapa jam, praktikal berapa jam. Itu dia nak tahu kat situ. Tapi kalau dah biasa dan you all tahulah, you all punya mata pelajaran, lecture berapa jam, tutorial berapa jam seminggu. Okay, KSKV untuk SVM. Okay, syllabus dan course outline ialah untuk diploma. Lepas tu kita ada garis panduan tu lah. Okay, garis panduan ni rasanya dah pernah share dalam info pun ada, saya rasa ada share kan. Okay, so ini ialah dokumen penting yang kita kena faham. Memang kena faham benda ni. Kalau tak faham benda ni agak susah lah juga kan. Okay, tapi saya rasa semua orang dah mahir lah, dah lama dah kan. Okay, so semua pensyarah yang mengajar khusus SVM dan DVM bertanggungjawab menyediakan dokumen penjajaran. Maksudnya kita kena buat sendirilah sebab this is based on our experience kan. Ini based on apa yang kita dah buat. Okay, evidence penjajaran hendaklah dimasukkan ke dalam fail khusus bagi persediaan pengauditan JPK untuk SKM, MQA dan MBOT untuk diploma lah. Okay. Bukan sekadar penjajaran kurikulum je, tapi kita kena masukkan juga evidence semasa PDPR. Alright, so sekarang buka template yang saya bagi untuk diploma dulu. Saya buat diploma dulu, lepas ni baru buat SVM Boleh? Boleh. So kita buat sama-sama lah, okay? Buka dulu template yang saya bagi tu. Okay, boleh buka tak? Siapa yang dah buka, boleh isi dulu maklumat asas tu. Okay, nama program tu you all ajar program apalah, okay? And then code atau nama khusus subjek yang you all ajar. Semester sama ada semester 1 atau semester 3. Minggu pembelajaran mesti 14. Jam kredit 2. Jam pertemuan samalah 2. Kalau jam kredit dia 2, jam pertemuan 2. Kalau jam kredit 3, jam pertemuan pun 3. Okay, so jumlah jam pertemuan 28. Okay, sebab 14 kali 2, so 28. Dan jumlah SLT ni, you all rujuk balik syllabus subjek tadi. Tengok di bahagian akhir dia ada total SLT, so you all tulis dekat situ. Okay, saya bagi dalam 2-3 minit ni, boleh je kan? Sekejap je. Nasha. Ya. Yeah. Edit dekat kira dokumen yang you bagi itulah kan? Kat situ je edit edit. je. Edit je. Okay. Tak apa. Edit je. Sebab I dah betulkan a few things lah dekat situ. So nanti dia akan automatic je rasanya kalau pengiraan tu. Okay, ada masalah nak buka ke sedang buat sekarang? Okay, saya boleh teruskan tak? Saya teruskan bahagian 2? Okey. Boleh Okay. Okay, so Wait. 1 minute. Okay, tak apa. Nanti you ni je. Okay, bahagian 2. Kita kena isikan course learning outcome. So course learning outcome ada juga dalam syllabus. Tak perlu buka CO lah, kita buka syllabus je. Okay. So kopikan course learning outcome you all masing-masing. Nasha, yang program tadi yang first tu, program kita letak apa kan? Letak program yang you ajar. You ajar kalau you ajar TPPU letaklah ni TPPU ajar Okay, sebab nama program tu sebab nanti yang ni kena bagi dekat program masing-masing juga kan. Okay. So kalau you ajar banyak program dan kena buat banyak lah kurikulum ni. Ikut yang sebenarnya sama je.
Kopi yang sama pun boleh, tukar nama program je. Okay. Lepas tu copy course learning sekali lepas tu Okay. PLO. Alright. Saya pergi yang seterusnya. Okay, kalau yang untuk PLO 168 yang saya tulis ni, okay, kita kena tengok PLO program masing-masing lah. So kalau siapa yang ajar pemasaran, dia kena tahu PLO pemasaran. Siapa yang ajar program teknologi, dia kena tahu program teknologi punya PLO lah. Okay, so boleh minta dekat KP diorang. Tapi saya rasa dah ada dah kan? Ada. Okay. Sebab PLO ni dengan business dengan teknologi berbeza sikit. Okay. So yang ketiga, okay, yang ini kalau bukan kalau, yang ni semua kena ada. Okay. Yang ini dekat ketiga ni letakkan topik. Okay, kalau topik kita tu masuk topik ni topik yang besar je lah, bukan subtopik. Okay, topik ni ambil dalam course outline yang bahagian tepi sekali. Okay, dia ada kes 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ni untuk kesawanan lah. Ada yang ada 3 saja, ada yang ada 6, ada yang ada 4. So, masukkan dekat dalam situ. Okay, Tajuk besar tajuk besar juga kan. Lepas tu jumlah minggu pun ada dalam course outline. Okay. Dia ada tulis dekat situ topik 1, dia buat 1. Kalau dia tulis 1, maksudnya 1 minggu lah. Lepas tu topik 2, dia akan tulis 1 juga. So maksud, dia tulis nombor 2 tapi sebenarnya tu ialah minggu 1. 1 minggu. Okay, macam kalau Nasha punya keusahawanan, topik nombor 4, dia tulis situ 6 hingga 8. Contohlah, okay, dah tulis 6 hingga 8. Maksudnya minggu ke-6 hingga minggu ke-8. So minggu ke-6 hingga ke-8 tu ialah 3 minggu. 6, 7, 8. So 3 minggu. Okay, macam business model canvas Nasha banyak minggu lah, sampai 8 minggu. Macam tu. Faham tak yang bab ni? Ya. Yeah. Saya ada soalan, masih ada soalan untuk bahagian 1. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay, macam mathematics, okay, kami memang minggu pembelajaran 14. Okay. Tapi jam pertemuan seminggu tu kami jumpa 3 kali, 3 jam lah kira. Okay, tapi 3 you all punya credit hour 2 je kan? Ya. So maksudnya kena 2 je. Yang 1 tu macam tambahan lah. Oh, okay, alright. Okay, tak, betul tak? Kalau you rujuk dekat COU tetap jumlah SLT 80 kan? Ya, betul. Betul kan? So sebenarnya dia 2 jam je seminggu, tapi 1 jam tu kita buat tambahan kan? Sebab kita pun dalam banking dulu pun patutnya 4 tapi kita buat sampai 5, kita buat sampai 5, 4 macam tu kan? So kita tambah je, tapi kalau ikut dia punya apa? Yang proper one tu lah. Yang proper one ialah 2 jam. Okay, alright, thank you. Alright. Okay, ada masalah tak yang jumlah minggu ni kalau tak faham? Nanti bila kita campurkan balik jumlah minggu, dia akan jadi 14 minggu. Okay, lepas tu jam pertemuan ni bilangan minggu mengajar kali jam pertemuan. So maksudnya kalau dekat sini contoh Nasha tadi, keusahawanan 1 jam untuk topik 1 minggu je dah boleh cover. Maksudnya 1 minggu Nasha jumpa diorang 2 jam. Okay, so 2 jam kali 1, 2 lah jam pertemuan. Okay, kalau yang 3 minggu Nasha jumpa diorang untuk ajar topik 4, so 3 kena kali dengan 2 jam pertemuan, so dapat 6. So bila kita campur balik 2, 6, 16 ni kita akan dapat 28 jam. Nasha, I just want to clarify something. Macam Turai tanyalah. So saya punya pun asas ekonomi pun sama. Mengikut saya punya pertemuan jam ialah 2 tapi saya temu 3 jam. So that means I boleh ambil yang additional 1 jam tu ke atau still letak jam pertemuan sebagai 2? 2 sebab you tak boleh ambil additional tu sebab nanti SLT you tak sama. Okay. Okay, boleh? Faham. Kak Nasha, Ya. jumlah minggu tu memang dah diberi dalam silibus? Dah diberi. Sepatutnya lah dalam course outline atau syllabus mesti ada. Ada yang course outline dengan syllabus tak ada minggu ke? Ada.
Okay. Okay, saya bagi masa lagi kalau ada yang nak tanya dan ada yang sedang buat. Semua tengah buat kan? Ke ada yang... Okay. Kalau ada cikgu vocational yang dekat dalam ni, sama je ya. Umum ke vocational ke sama je template dia. Benda yang sama juga kita ambil. Nasha nak tanya soalan. Boleh. Nasha, kalau ikut subjek saya ni, etika profesionalisme, untuk tajuk satu, dia face to face dia 4, dia tulis 4 jam lah maksudnya kan? Dekat minggu, dekat mana tu dia tulis 4 tu? Kalau kita tengok dekat CO tu, isi kandungan tu, konten, kan dia tulis syllabus kan, syllabus dia ada syllabus tajuk besar dengan subtopik dia lah. Saya ada 7 topik besar. Lepas tu, dia letak face to face, L tu lecture, dia tulis 4 tu maksudnya 4 jam lah. Untuk tajuk satu tu maksudnya saya perlu habiskan dalam masa 4 jam. So jumlah minggu 4 lah. So jumlah pertemuan face to face 4 kali 2. Tapi syllabus, kejap syllabus etika etika profesional kejap saya tengok sekejap. Etika profesional MPU 2232 ke? Betul Nasha. Sekejap saya buka sekejap Sekejap saya share syllabus kat sini. Dia tulis dekat mana nanti? Dekat nombor berapa? Muka surat 2 Nasha, bahagian konten tu. Okey, bahagian konten. Syllabus ke CO? CO. Kejap CO. Kejap CO. CO muka surat 2. Kejap CO Kejap saya tengok. Sebab dia kadang-kadang tak sama. CO muka surat 2. Konten dekat konten. Okey, dekat mana tu? Macam tak sama lah pula Nasha. Tak sama dekat minggu ke? Dekat minggu bukan lah? Yang saya ni dia tulis yang muka surat 2 matlamat tu kan. Ada matlamat, sinopsis, hasil pembelajaran. Lepas tu bawah tu baru ada isi kandungan. Tapi macam tak sama muka surat ni. Muka surat 2. Aisyah cari dekat sini tak keluar lah. Sinopsis. Dia tulis 4 jam. Dia suruh buat bab 1 tu 4 jam ke ataupun 4 minggu? Dia tulis dekat bab 1 tu dia tulis CLO 1. Lepas tu bawah face to face dia pecah kepada LTPO. L tu mungkin lecture lah, bawah lecture tu tulis 4. Yelah tu 4 jam lah. 4 jam kan? 4 jam lah. Maksudnya kalau jumlah minggu saya letak 4 lah. Bukan. 4 jam bukan bermaksud minggu. Okey. 4 jam tu maksudnya satu kelas, satu pertemuan berapa jam? 2 kan? 2. 2 jam seminggu kan? Maksudnya tu 2 minggu lah tu. Kalau 4. Okey. Maksudnya jumlah minggu 2 lah. Jumlah pertemuan 4. Jumlah jam pertemuan 4 jam. Sebab satu minggu 2 jam kan? Maksudnya maksudnya semua tajuk saya ada 7 tajuk, dia semua ditulis 4 kali 7 maksudnya jumlah pertemuan tu 28 lah. Ya betul lah 28. So jumlah minggu saya semua 2 lah. Jumlah pertemuan 4. Betul lah 14. Betul? Okey. Faham. Okey. Alright. Nasha, saya punya CO pun dia tak letak minggu. Dia letak macam yang tadi kan? Dia letak macam contohnya tutorial 5 jam. 3 jam. Lecturing 5 jam. Lepas tu non face to face 10, total SLT 18 for the chapter 1 lah. Dia letak macam tu. So that means saya sebenarnya, that means kita kena kira 2 jam kan pertemuan.
Ya betul. Ha. Face to face 2 hours, tapi saya memang temu mereka mengikut jadual saya 3, tapi saya kena kira 2 jam juga tu kan. So that Yes. lecturing and tutorial together 8 jam. Kalau 8 jam berkira saya kena 4 minggu lah. Betul. Okay, faham. Okay, boleh. Okay, thank you. Alright. Okay, ada lagi setakat ni yang dekat 3 ni. Saya harap tak ada yang ni lah. Faham dah tu, okay tu. Boleh teruskan? Boleh Nasha? teruskan? Ya. Saya ni macam mana ya kawan, bahasa Mandarin ni dia yang untuk dah lah dia macam untuk saya punya dia bukan bahagi ikut tajuk tau, dia bahagi ikut kemahiran. Yang pertama dia yang tajuk dia 1.0 pengenalan, 2.0 kemahiran mendengar, 3.0 kemahiran membaca. So dia spesifik tajuk tau. Tak apa, maksudnya yang tu maksudnya 1.0 pengenalan lah, 2.0 kemahiran mendengar, macam tu lah topik dia. Kalau masa tu 1 ke 2 minggu, maksudnya dia 2 minggu ke seminggu? Dia kata 1 hingga 2 ke? 1 hingga 2. Okay, 1 hingga 2 tu maksudnya 2 minggu lah. Maksudnya yang nanti kan dia gabungkan sekali tau, macam 2.0, 3.0, 4.0 dia gabung sekali. Lepas tu dia tulis 3 hingga 14. Lepas tu macam mana saya nak sampai separate kan? Okay, tak apa. Asri buat macam ni. Maksudnya Asri kena buat sendirilah. Kena separatekan sendiri. Maksudnya kita kena tahulah yang mana satu topik yang Asri rasa macam perlu lebih banyak minggu. Buat. Sebab dia dah bagi lamsam macam tu, maksudnya dia suruh kita tengok capability budak lah kan. So kita rasa berapa minggu untuk ajar ni. So kita buat sendiri. Okay, terima kasih Kak. Alright. Nasha, I just nak tanya lagi. Boleh. Kat sini kan mengikut kita punya penjajaran kurikulum. Okay, first chapter. So jumlah minggu ialah macam tadi saya punya lecturing 5 jam, lepas tu praktikal 3. So jumlah minggu saya akan jadi 4 sebab waktu pertemuan 2 jam kan. Betul. Okay, jam pertemuan face to face, kalau according to saya punya CO dia letak 10. Lepas tu SLT dia letak 18. SLT letak 18, tak faham. CO total macam chapter 1 kan saya punya mengikut CO saya. Okay, L5 T3. Okay, 8. Okay, lepas tu non face to face 10. Tak apalah. Lepas tu total SLT 18. 80. 18. For chapter 1 only, chapter 1. Betul lah tu, 18 lah sebab non face to face 10. Dia punya lecture dengan tutorial 8. 10 campur 8, 18 lah. So tapi dekat penjajaran kita just letak face to face saja kan? Ya. Nanti kita tak masuk lagi tau. Kita baru buat face to face. Nanti saya akan tunjuk yang kalau non face to face macam mana. Okay, so that means sekarang jam SLT ni saya kena letak 18 jugalah walaupun non face to face sini tak ada. Tak. You jangan letak yang mana ni? Kalau dekat nombor 1 tadi, jumlah SLT memang kena letak semua jumlah tu, 80. Oh. Dia jumlah semua. You jangan jumlah satu tajuk. Saya topik 1. Tak apa, yang tu kita tak buat lagi. I baru buat dekat 3 ni. Okay. Oh, saya terlebih lah tu. Jangan terlebih. So takut nanti orang tak boleh ikut. Ke dah boleh dah? Ke kita pergi next step Boleh Okay. Alright. Okay, next step baru kita letak subtopik lah. Tapi, okay. Sekarang ni kita kena tengok balik yang kita dah mengajar. Okay, kita dah mengajar PDPR dan juga bersemuka kan. Kalau DVM, kita ada 3 minggu bersemuka sebelum pelajar online class. Betul tak? Ya, betul. Okay, betul kan? Okay. So kalau you all ingat, kita ada 3 minggu bersemuka. So dekat dalam penjajaran kurikulum, maksudnya untuk diploma, kita akan ada sedikit bersemuka dan juga yang the rest ialah online. Betul tak? Tapi satu diploma belum lagi. Satu diploma bila start? Dia lambat sikit, dia April. Bukan. Yang masa sebelum kita cuti raya hari tu, kita ada ajar diploma 1 dengan diploma 3 kan, semester 1 dengan semester 3, betul tak?
Yes, tapi mereka lewat sikit. I think 2 weeks like Lewat sikit lah, okay, tak apa. Tak kisahlah, tapi kita memang akan ada mix lah sebab kita ada bersemuka sekejap dan kita akan ada online. yes, yes. So saya buat contoh ni sebab keusahawanan SEM 3, saya ada jumpa pelajar 3 minggu sebelum cuti. Lepas tu saya ada online class juga. So kita tengoklah kalau bersemuka, kalau kita ada buat bersemuka, kita kena letak subtopik yang kita ajar tu dekat kolom bersemuka. Okay, lepas tu kalau kita perasan, nampak kan skrin kan? Ada jam SLT yang 5. Okay. Yang ini saya dapat daripada syllabus. Okay. Guided learning dekat sini saya letak 2 sebab 2 jam pertemuan bersemuka. Okay, boleh faham tak? Soalan? Ada soalan tak? Ulang lah saya tak faham pula. Okay, ulang Okay, tak apa. Okay. Nasha ulang Okay. Untuk keusahawanan Nasha ni, Nasha bagi contoh Nasha punya lah. Okay. Untuk bab 1, Nasha punya syllabus dia bagi masa 1 minggu je untuk ajar bab 1. So bila 1 minggu je, jam pertemuan Nasha dengan diorang 2 jam. So 2 jam tu ialah untuk ajar bab 1. Okay, so bila dalam SLT ni kita letak dekat kolom bersemuka, subtopik ni kita boleh copy paste je daripada syllabus. Semua orang akan ada subtopik kan? Copy je. Okay, lepas tu sebab Nasha jumpa diorang 2 jam seminggu, so Nasha punya pembelajaran berbantu iaitu guided learning Nasha ialah 2 jam je lah. 2 jam kena habiskan topik ni. Okay, benda ni boleh dapat dekat syllabus masing-masing. Okay, lepas tu dekat dalam syllabus dia ada satu lagi kolom non face to face. Okay, non face to face tu ialah self learning lah. Okay, dalam syllabus dia dah cakap dah berapa jam dia suruh pelajar bersedia untuk lecture, bersedia untuk tutorial, bersedia untuk practical atau bersedia untuk assessment. Okay, dia akan tulis dah 1 jam ke, 2 jam ke, 3 jam. Dan kita kena campur yang non face to face tu jadi satu. Nak ulang lagi ke boleh nampak sikit? Ulang. Okay. Nasha buka syllabus lah. Apa kata semua orang tengok buka syllabus masing-masing. Okay, buka syllabus masing-masing. Alright, syllabus. Mana Nasha letak tadi? Okay, buka syllabus masing-masing. Okay, dekat depan ni pun dia ada tulisan ni. Okay. Nampak tak dekat skrin Nasha tunjuk syllabus? Okay, nampak. Okay, nampak kan? Okay, nanti you all bandingkan dengan syllabus you all. Okay. 14 jam. Okay, ini ialah guided. Okay, guided ni maksudnya face to face lah. Okay. Ini mesti face to face. Okay, 28 jam tu mesti face to face. Okay, sebab kita tak ada practical, so tak adalah. Okay. Lepas tu, yang ini preparation for TL. Ini maksudnya preparation for lecture lah. Okay, untuk apa ni? Keusahawanan, Nasha ada 37 dengan 14. Maksudnya ini ialah time pelajar ni. 37, 14, dapatlah 51. So 51 ni ialah non face to face. Okay, boleh? Okay, non face to face ni maksudnya kat sinilah pelajar nak buat kerja sendiri, buat research sendiri, prepare, baca notes daripada lecturer, lepas tu buat latihan, buat dan sebagainya lah. Maksudnya yang bukan dengan kita. Buat tugasan dan sebagainya. Okay, tapi ada 2. Satu untuk lecture, satu lagi untuk assessment. Okay, assessment ni PB lah. Atau PA. Okay, so diorang kena bagi masa untuk diorang bersedia. So ini adalah masa diorang sendiri. So benda 2 ni kena campur dan jadikan satu. 51. So dalam satu modul 51 jam ni ialah untuk pelajar bersedia sendiri. You boleh faham tak? Itu apa kaitannya dengan yang tadi tu Nasha? Kaitannya. Kaitannya ialah kita kena comply dengan SLT ni Kak. Kalau kita tak comply, maksudnya kita dah bebankan pelajar. Okay? Katalah kalau kita buat PDPR tu terlalu lama, SLT kita banyak, bebankan pelajar. Tak boleh. Kita kena ikut betul macam apa yang dia bagi ni. Okay.
Sebab ada kaitan ialah 51 ni dia akan bahagikan. Okey, dia akan bahagikan kepada beberapa topik. Dalam satu modul ada banyak topik kan. Nasha ada 5, kadang-kadang orang ada 7. Tadi profesional ada 7 kan. So, kendiri ni dia kena bahagikan untuk setiap topik yang budak belajar. Itulah kaitannya. Okey, contoh. Dalam kesawanan dia dah buat dah siap-siap. Saya rasa semua pun ada benda yang sama. Ada tak ni? Ada tak jadual ni? Ada. Ada tak jadual ni? Okey, jadual ni dia dah tunjuk dah siap-siap. Kenapa dia tak nampak penuh lah? Alamak. Sekejap Sekejap kena buka dekat ni kot. Kalau kita tengok kita punya syllabus, dia dah bahagi dah siap-siap. Untuk topik ni dia letak dekat ni, sekejap ni saya buka. Mana ni? Okay, tak apa saya tunjuk kat sini dah nampak kot. Okay, semua orang rujuk yang table ni. Okay, kat table ni dia ada face to face dengan non face to face dengan formal assessment. Nampak tak? Okay. So bila dia kata bab 1 tadi face to face lecture 1 jam, tutorial 1 jam. Okay, nampak kan? Okay. Lepas tu non face to face dia, ini yang untuk pelajar tau. Pelajar buat sendiri. Pelajar bersedia sendiri. You all nampak kan dekat you all punya syllabus sendiri? Nampak. Dia asingkan face to face dengan non face to face. Kan? Okay, sudah asingkan. So bila dia asingkan, senang lah kita nak tulis dalam SLT nanti. Okay, so yang ni non face to face 2 jam untuk bab ni. Okay, yang ini independent study sejam untuk bab 1. So setiap bab ni dia dah bagi dia punya SLT. Okay. Kak Yan jumpa Kak Yan? Kak Yan tak ajar diploma. Kak Yan tak ajar diploma. Okay, yang lain yang ajar diploma jumpa tak? Yang tak ajar diploma jumpa tak? Jumpa. Ada. Jumpa. Okay, Jumpa. Okay, good. So kat situlah kita punya SLT. Macam tu. Okay. Non face to face dengan face to face. Sebab dia dah buat dah untuk kita. So senang kat situ. Okay. So sekarang ni copy lah dekat bersemuka. Kalau kita macam Nasha bagi contoh ni sebab Nasha memang ajar bersemuka. So bersemuka bab 1, Nasha punya jam SLT untuk bab 1 ialah 5 jam. Sebab 2 jam bersemuka dan 3 jam ni ialah daripada kendiri tadi. Pelajar kena prepare tadi. Study sendiri dengan yang apa tadi? Self study dengan self preparation untuk lecture. 2 jam dengan sejam. So 3. So 3 campur 2. SLT yang Nasha kena comply ialah 5 jam untuk topik ini. Okay, ini penting sebab bila kita PDPR, kita pun kena comply benda yang sama. Katakanlah bab 1 ni tak buat bersemuka tapi buat online. So SLT dia 5 jam kan? So bila PDPR, kita kena comply dengan 5 jam ni. So itu yang kita kena fikir. Google Meet sejam, perbincangan sejam, slide presentation sejam, baru 3 jam. So kita kena bagi budak latihan. So bila bagi budak latihan, adalah situ beberapa. Ataupun soal jawab semasa dalam online pun boleh. Itu pun dah jadi aktiviti untuk PDPR untuk melengkapkan yang 5 jam ni. Okay, boleh? Nasha, kalau ikut jadual yang Nasha tunjuk tadi tu, jumlah SLT pembelajaran berbantu dengan safe learning tu kan? Jumlah SLT tu kita tengok je dekat jadual. Contohnya macam saya 9. Pembelajaran berbantu tu tengok face to face lah. Berbantu tu face to face, betul. Yang self learning tu adalah non face to face lah. Ya, betul. Maksudnya kalau macam saya jumlah SLT 9, pembelajaran berbantu 4, self learning 5. Maksudnya 4 campur 5 dapat 9 kan? Ya, betul. Tu yang online kelas tu macam mana Nasha cakap? Nanti. Ni sebab Nasha baru buat bersemuka. Lepas ni kita buat online pula. Sekejap Okay. Okay. So boleh teruskan? Ada soalan? Ada soalan lagi? Okay. Teruskan Okay. So 5. Okay. Subtopik. Jika PDPR, copy paste pada kolom PDPR. Contoh. Okay. Nanti Nasha tunjuk contoh. Katalah kita punya pengajaran tu hanya sampai bab 3 je lah kan. Contoh dia. Bab 3 sempat bersemuka.
Okay, bab 5, 6, 7 tu kita dah tak sempat bersemuka, kita terpaksa buat PDPR. So nanti dekat kita punya Excel tu, kita kena copy paste subtopik dekat bahagian PDPR pula. Jangan copy dekat bersemuka dah, tak nak sebab kita dah tak ada bersemuka. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Kalau tengok template yang Nasha bagi tu memang Nasha dah buat. Okay, so kita tengok satu Okay, ini PDPR Nasha lah. Okay, subtopik untuk bab 4. Okay, bab 4 baru Nasha buat PDPR. So, bila kita tengok dekat syllabus tadi yang jadual tadi tu, bab 4 Nasha jumlah jam ialah 14 jam. Okay, 14 jam. So, Nasha kena comply untuk PDPR juga. Sebab sekarang dulu rules dia boleh 70%, sekarang kena 100% lah. Sebab lama sangat pun kan PDPR, so kita kena comply the whole thing lah. Okay, kalau bila kita bersemuka 14 jam, PDPR pun mesti 14 jam. Kalau terlebih sikit tu boleh lah, tapi seelok-eloknya untuk rasmi kita letak 14 jam juga. Okay, contoh kita ada katalah untuk bab 4 ni Nasha buat Google Meet. Okay, 1 jam Google Meet ialah 1 jam SLT. Okay, 1 jam pertemuan untuk 1 jam Google Meet. Okay, bila kita letak dekat pembelajaran berbantu, kita letak 1. Tapi bila kendiri, kita kena letak 2 jam. Sebab kita assume yang pelajar ada kesukaran untuk dapat talian dan sebagainya lah. Okay, so kita kena letak dia 2 jam walaupun kita buat tu 1 jam. Okay, so ini memang ketetapan yang BPLTV dah bagilah. Okay, bila kita buat Google Meet 1 jam, pelajar punya kendiri self-learning 2 jam. Kalau Google Meet kita 2 jam, pelajar punya self-learning 4 jam. Okay, boleh Okay, untuk slide. 1 slide ialah 5 minit lah. Okay, kalau 12 slide 60 minit. Ya, depends pada kita lah. Kalau kita nak buat 20 slide pun boleh. Okay, macam Nasha ada yang buat 6 slide. So 6 slide 30 minit je lah kan. Okay, so kalau 30 minit kita kena convert pada hours jadi 0.5 lah. Okay, so nanti jumlah yang SLT 14.0 ni ialah jumlah pembelajaran berbantu campur dengan self-learning. Dapatlah 14 ni. Ada soalan? So Nasha, Yep. yang pembelajaran kendiri tu biar tak payah refer dekat course outline tu lah. Yang untuk PDPR punya. Okay, betul. PDPR ni kita kena buat sendiri sebab dia dah bagi rules dia sendiri. Yang kita tengok dekat syllabus tu ialah jumlah jam SLT. Maksudnya dekat syllabus dia akan letak 14 jam ni untuk bab 4 kan contoh. So maksudnya kita punya PDPR ni kita kena comply 14 jam tu. Tapi untuk kendiri ni kita tak payah dah nak tengok balik dekat syllabus sebab yang ni kita buat online. Inilah yang benda yang kita kena jajarkan tu sebenarnya. Sebab BPTV dia dah bagi satu guideline. Nanti saya tunjuk Okay, ini guideline dia. Okay, nampak tak guidelines ni? Okay, dalam guidelines ni pembelajaran terpimpin tu berbantulah guided learning dan dia ada self-learning juga. Kalau kita tengok kat sini, interaksi langsung iaitu synchronize lah. Synchronize tu macam Google Meet. Okay, Google Meet 60 minit, 1 jam Google Meet ialah 1 jam SLT. Tapi untuk self-learning kita kira sebagai 2 sebab dia ada 1 nisbah 2 lah. Okay, sebab dia kena bersedia sebelum kita buat Google Meet kan. Okay, kalau secara langsung untuk berbincang tugasan, okay, dia panggil ni asynchronous lah, iaitu WhatsApp atau Telegram. Kita tak guna Google Meet tapi kita bincang dalam WhatsApp atau Telegram. Sama juga kaedah dia, sejam perbincangan dalam WhatsApp sama juga dengan 1 jam SLT face to face dan 2 jam untuk yang non face to face. Bolehkah? Okey, boleh Kak Nasha. Soalan nak patah balik sikit. Boleh. Okay. Dekat face to face tadi, kan dan face to face tu dia ada bahagi 3 kan. Preparation for assignment, study revision dengan assessment tu. Okay, betul. Okay, lepas tu kita nak letak dekat dalam face to face tu kalau ambil yang satu, gabung 3 tu kan. Okay, sekarang ni sebab kita kena buat penjajaran ni, Kak Nasha dah asingkan assessment. So nanti assessment tu jangan campur lagi. Assessment tu kena kemudian.
Dalam slide Excel tu Kak Nasha buat bawah sekali baru ada assessment. Okay. Okay. Kalau kita campur takut nanti berlebih pula kan. So akak dah asingkan. So, kalau tengok dekat template Excel tu ada. Sebab kalau kaedah PDPR ni, PB tu kita tak PB tu ada khas lah sebenarnya. Bila kita buat kelas dengan pelajar, kita bagi latihan je. Macam bila habis belajar, kita bincang, soal jawab. Itu je. Tapi PB tu dia kena asingkan sebab kita nak tengok SLT dia tu. Macam kalau PB kita akan buat satu hari yang khas, betul tak? Kan? Kita kena prepare kan? So prepare tu termasuk dalam preparation dia untuk assessment. So tak boleh masukkan sekali dalam kelas tu. Kelas tu kita mengajar, kita bagi latihan je. Tapi kita tak ambil tu sebagai PB. Ini kalau ikut cara yang betul lah. Okay, jadi non face to face tu ambil yang waktu assignment tu tak perlu lah kiranya. Okay, tak payah. Assessment tu nanti buat bawah sekali. Kalau tengok dekat assessment ada, nanti tengok balik. Okay. So yang ni boleh boleh faham yang ni? Yelah, you all boleh tengok je. Lepas tu nanti ubahlah ikut apa yang you all dah buat kan. Okay, ada yang buat perbincangan. So kalau perbincangan, kita tengok kat sini kalau perbincangan, macam cakap tadi lah, kalau perbincangan tugasan kan. Okay, bincang-bincang dengan pelajar ataupun ada case study ke nak bincang. You all boleh bincang dalam WhatsApp je. Okay, bagi voice note dan sebagainya. Kat situ pun dah boleh dapat 1 jam, 1 SLT face to face dan 2 jam untuk non face to face. Okay. Kalau slide, 1 slide 5 minit. So kalau 10 slide 50 minit. Sama je dengan pelajar tapi kita ambil sama je lah satu-satu kan. Okay, betul. Satu-satu. Okay, kalau you all rasa slide you all tu macam membebankan pelajar, boleh je buat non face to face tu 10 minit satu slide. Sebab dia bagi kita option. Macam Kak Nasha buat je, sama je. Satu slide 5 minit, pelajar nak study pun 5 minit juga untuk satu slide. Tapi ada orang yang dia buat satu slide 10 minit untuk non face to face sebab dia rasa mungkin slide dia susah sikit nak baca ke apa kan macam tu. Okay, artikel. Kak Nasha ada juga buat artikel. Suruh budak baca artikel. So satu muka surat, dia ikut muka surat 10 muka surat 5 minit. 10 muka surat 5 minit pula. Satu muka surat 5 minit. Okay. Kalau 10 muka surat dia baca, kita bagi dia dalam masa 50 minit. Macam tu. Tapi dia sama je lah. Non face to face dengan face to face sama. Okay. Kalau soal jawab, kuis atas talian ke, that's why dia panggil nama kuis atas talian dalam PDP. Sebab yang ni bukan PB tau. Dia macam kuis biasa. Kadang-kadang kita bagi kat pelajar untuk test dia punya kefahaman ke apa kan. Okay, so 20 minit kita bersamaan dengan 80 minit diorang. Maksudnya 20 minit untuk face to face. Non face to face tu dikira 80 minit. Okay, boleh 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 faham tak? Okay, kita teruskan lah ya. Okay, so nanti bila dalam Excel tu dekat bawah sekali kita akan ada jumlah SLT bersemuka campur PDPR. Okay, saya tulis kat sini tidak termasuk penilaian PB atau PA. Okay, kalau semua guna saya punya template tu, saya dah betulkan saya dah betulkan pengiraan lah. Okay, kalau tak betul nanti you all boleh betulkan sendiri kot. Okay, so kalau kita masukkan dah memang akan dapat lah jumlah SLT ni. Okay, ada soalan? Ni tengah-tengah buat ke apa? Okay, tak apa. Ada soalan tanya je. Okay. Sebab kita kena faham jugalah kan apa yang kita buat tu. Okay. So, okay, saya share balik. Okay, so kalau dah dapat, kemudian baru kita masuk dekat PB dan PA. Okay, yang ni kena bagi perhatian sikit Okay, untuk PB, PA ni saya dah letak dekat dalam Excel tu di bahagian bawah. Okay, di bahagian bawah. Okay, di bahagian bawah. Okay, so untuk okay, jika ada latihan bagi pelajar, masukkan ke dalam SLT. Okay, tetapi untuk PB atau PA, letakkan di bahagian pentaksiran atau penilaian. Okay, bahagian pentaksiran dengan penilaian ni Nasha dah letak dekat bawah. Okay, dekat bawah sekali. Pentaksiran dan penilaian. So you all tengoklah dekat dalam syllabus atau course outline, dia dah tulis dah kita kena buat apa. Okay, umum punya subjek dia memang dah tulis lah. Kalau kuis 1 dekat mana, kuis 2 dekat mana, kena buat folio ke, kena buat kertas kerja ke dan sebagainya. Okay, so kalau ikutkan keusahawanan,
Okay, kuis 1, hari tu Nasha sempat buat bersemuka. Okay, so durasi ialah kita punya hours lah. Kalau kita buat sejam lah. Okay, pelaksanaan dengan persediaan ni kita boleh tengok dekat syllabus. Ini yang tadi yang saya kata, persediaan untuk assessment, non face to face ya. Pelaksanaan dan persediaan ni ialah non face to face. Persediaan ni dekat non face to face. Okay, so yang tu kena tengok dekat syllabus. Okay, so saya punya quiz 2 saya buat dekat atas talian. Okay, so 1 jam durasi, pelaksanaan 1 jam, persediaan 2 jam. Okay, lepas tu folio, bila saya rujuk syllabus, saya punya JU tu dia letak dekat persediaan je 5 jam. Maksudnya diberi masa 5 jam untuk buat folio ni lah. Okay, and then BMC pun diberi masa 5 jam. So bila kita tambah, kita akan dapatlah 16. Okay. 16 ni persediaan campur pelaksanaan, durasi tak payah. Durasi tu tempoh aja. Tanya ya kalau tak faham ke ataupun saya laju sangat ke, saya tak tunggu ke. Okay, nampak kan presentation tu? Nampak. Okay. Okay, lepas tu yang ke-8 ialah kita kena semak balik jumlah SLT dan peratus lah. So yang ni pun saya dah buat pengiraan. So nanti dia ada formula dekat situ. So jumlah SLT kita yang sebenar, okay, yang sebenar ni yang berada dekat dalam CO dan syllabus lah. Kalau kita tengok berapa? 80, 81 dan sebagainya. Okay, itu jumlah SLT sebenar. So yang kita dah achieve mesti sama dengan SLT yang sebenar. So saya punya kesoalan ni achieve lah. So jumlah SLT bersemuka campur PDPR campur penilaian dapatlah 81. So peratus pelaksanaan SLT ialah 100%. Okay. Okay. Boleh? Diploma dah habis ni? Dia memang automatik Dia Dia automatik je. Nasha dah buat. Maknanya kalau kita masuk tu kalau dia pelik tu maknanya salah lah kan? Kalau masuk pelik tu salah lah. Pelik tu macam mana kan? Kata terlebih ke kan? Apa dia kalau ada point lain. Kalau ada point-point tu tak apa. Okey je. Nanti kita bundarkan je lah. Dia memang akan ada dapat satu lebih ke dapat jadi merah ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Mana dia mesti dapat 100 ni. Sama je. Okay. So saya ada lagi kita nak tanya, lepas ni boleh tanya balik. Tapi saya nak buat SVM. Sebab SVM ni senang. SVM yang paling senang. Okay. Diploma dia kena fikir sikit. Macam SVM dia sebenarnya tak ada SLT pun. Okay. Cuma kita nak buat sebab kita nak tahulah kita cukup tak yang 20 jam pertemuan tu. Okay. So bila sebab Nasha tak ajar SVM umum, so Nasha tak ada contoh umum. So yang ni Nasha guna vocational lah tapi sama je. Okay, sama je. Okay. So macam biasa kita kena buat maklumat asas juga. Okay, nama pensyarah, nama program tu program yang kita ajar lah. Bukan nama kursus. Nama program yang kita ajar. Kalau TPPU, skor dan sebagainya lah. Okay, lepas tu kod atau nama kursus, yang ni baru yang mata pelajaran yang kita ajar. Okay, semester 3 semester 3 ke? Sekarang semester berapa? 1 dengan 3 kan? Okay, so sama ada semester 1 atau semester 3. So kalau semester 3, tulis semester 3 lah dan jam kredit dia 3 lah. Okay, so 20 minggu pembelajaran untuk SVM banyak. Okay, sebab kita kena comply dengan JPK. Kalau kita tak buat 20 minggu, nanti hours dekat JPK tak capai, budak tak dapatlah sijil SKM. Okay, so that's why dia punya minggu pembelajaran ialah 20 jam. Walaupun sebenarnya Masya bukan 17 ke? Alah, baru nak cerita. Okay. Walaupun sebenarnya 17. Okay, sebab 3 minggu tu ialah penilaian kan. Tapi bila kita kira untuk SLT ni, kita kena kira 20 minggu. Sebab dekat dalam SLT pun ada PB dan PA kan. So kita masukkan sekali. Sebab dia nak comply dengan JPK. Okay, so kita memang kena buat 20 minggu. Nasha kalau dalam airport bagaimana? Nasha dah tersilap tulis lah tu. Minggu pembelajaran 20. Betul lah. Apa dia? Ya? Kalau dalam adopt nak tak 20 dalam adopt
Nasha rasa dalam add 17. Tak 17 kan? Okey. Nasha, Ya. yang 20 tu untuk subjek vocational je ke ataupun umum pun kena buat 20 juga? Nasha rasa umum pun sama lah. Ke macam mana? Lupa dah. Sama kan? Mestilah sama. Maksudnya 20 jugalah ya. Sebab you all punya jam pertemuan berapa jam seminggu? Kalau macam sains 2 jam. Sejarah pun satu. 2. Rasanya kalau SVM ni memang 2 jam je kot. Okay. Tak apa. Sebab yang ni Nasha bagi contoh, Nasha punya 5 jam. Okay, sebab kita orang memang 5 jam seminggu. So kalau 5 jam seminggu terus 5, kalau 3, kalau 2, 2 lah. Okay, so lepas tu 20 kali 2 maksudnya 40 jam macam tu kan. Okay, 20 kali 3, 60 jam. Maksudnya jam yang kita kena penuhi ialah 60 jam, 40 jam. Kalau macam kes Nasha 100 lah sebab Nasha 5 jam seminggu. Okay, boleh? Kalau BI 1 jam tu maksudnya 20 je lah 20 jam je lah. Okay. Okay, sebab yang SBM memang senang lah sebab dia macam clear cut kan. Macam kalau diploma yang susah sebab dia ada SLT. SLT tu yang comply dengan MQA lah. That's why dia kena banyak sikit. Okay. Alright, boleh kita teruskan? Okay. Alright, okay. So, bila kita tengok dekat yang Nasha share, Nasha ada share SBM juga kan. So, buka SBM punya template tu, dia ada standard kandungan. Okay, content standard tu kita ambil tajuk yang besar je lah. Okay, ambil tajuk yang besar. So, tajuk yang besar, macam dekat Nasha ni define advertising. Okay, so bila topik 1 dalam Nasha punya KSKV, dia tunjuk dekat situ kena buat selama 4 minggu. Okay, so 4 minggu 5 jam. So maksudnya untuk topik 1 Nasha kena ada 20 jam. Macam tu. Okay, so kalau you all kalau 2 jam, so 4 kali 2, 8 lah nanti kan. Okay, yang ni dia tak suruh tulis jumlah pun, dia suruh tulis berapa minggu dan berapa jam pertemuan je. Sebab nanti kita akan ada jumlah jam pertemuan dekat hujung sekali. Okay, boleh kalau tengok KSKV memang dia dah dituliskan topik 1 kena habiskan berapa minggu, topik 2 berapa minggu kan, ada kan? Betul. Okay, so buat macam ni je lah. Okay, so kalau standard kandungan just bagi tahu topik besar je. Okay, nanti bila you all dah masuk dekat PDPR, okay, jika ada kelas bersemuka, copy standard pembelajaran di KSKV dan paste pada kolom bersemuka. Tapi saya rasa diorang ni tak sempat bersemuka pun rasanya SVM ni. Ke sempat Sempat. Okay. Minggu depan kan? Sempat minggu depan, bulan depan. Bukan. Sebelum Tak, kita dia sebelum. Sebelum PKP hari tu kita ada bersemuka. Sempat sekejap kan? Ada. So, kalau ada, you all tulis dekat bersemuka dulu. Maksudnya katalah you all sempat ajar sampai 2 bab kan. Okay, so 2 bab tu kena letak kat bersemuka lah. Okay, kalau macam tak sempat, macam Nasha punya SEM 2 tahun lepas memang totally buat dekat online. So Nasha buat dekat PDPR je lah. Okay, tapi kalau kita ada mix, maksudnya 2 bab ke 3 bab dekat bersemuka dan mungkin the rest dekat rumah kan. So nanti kita asingkan lah. Okay, so kalau dekat PDPR macam ni contoh dia. Okay. Bila kita ambil learning standard tu, copy semua learning standard tu, masuk dalam kolom learning standard. Okay, cadangan kaedah pelaksanaan PDPR sama macam diploma tadi. Cuma dia lebih mudah sebab kita boleh gabungkan sekali je. Macam ni, Nasha buat gabungkan sekali je. Okay, katalah bab 1. Bab 1, dia bagi Nasha 4 minggu. Okay, sebab Nasha ada kelas 5 jam seminggu. So Nasha punya jam pertemuan kena 20 jam untuk bab 1 ni. Okay, katalah English tadi 1 jam kan. Katalah untuk bab 1 dia bagi 1 jam. Dia bagi 2 minggu lah contoh. Okay, 2 minggu kena settlekan bab 1. So kalau 2 minggu kena settlekan bab 1, maksudnya jumlah jam pertemuan tu 20 kali 2 lah. 20 kali 2. Bukan. 20 kali 2 pula. 2 kali pertemuan lah, maksudnya sejam 4 lah.
4 jam je lah, okay. Tapi sebab Nasha punya ni, Nasha memang bertemu banyak kan, so memang nampak macam banyak gila lah 20 jam ni. You all punya nanti mungkin lebih sikit lah jumlah jam pertemuan, betul tak? Boleh faham ke perlukan penerangan lagi sekali? Faham ke? Faham. InsyaAllah boleh. Okay, contoh lah, Nasha bagi contoh satu lagi Okay, yang ni sebab Nasha punya jam ni dia 20 kan. Okay, so sekejap Nasha tunjuk contoh satu lagi. Okay, contoh lah kita ambil satu. Okay, sains berapa jam Z? Berapa jam apa Nasha? Jam pertemuan seminggu. Seminggu 2 jam. Okay, contohlah kalau sains kita ambil, okay, katalah kita ambil 2 jam seminggu. Katalah bab 1, Z punya berapa minggu? Bab 1 2. Okay, bab 1 2 minggu kan. Okay, so kalau bab 1 2 minggu maksudnya 2 kali 2 je lah. Maksudnya 4 jam, betul? Kan, okay. So so nanti dekat jumlah jam pertemuan ni, okay, dekat jumlah jam pertemuan ni letaklah 4. Nasha punya 20 kan. So nanti Z punya akan jadi 4 macam tu. Okay, so bila 4 jam maksudnya cadangan kaedah pelaksanaan ni lagi sikit lah kan. Sebab yang ni Nasha kena sampai 20 jam, banyak sangat. Okay, so mungkin Z mungkin buat Google Meet untuk bab 1 sejam je. So sejam dah dapat 1 dah kan. Okay. Ataupun slide, mungkin Z ada 10 slide. Okay, 10 slide. Satu slide 5 minit, kalau 10 slide 50 minit macam tu. So apa yang Z buat dekat jam pertemuan PPR ni mesti boleh capai yang jumlah jam pertemuan 4 jam. Sama jugalah macam subjek lain. Okay, boleh Boleh. Okay. So kalau ada, maksudnya kalau bab 1 dah habis, mungkin ada PB, boleh terus buat PB, terus je masuk dalam sini. Tadi diploma tak boleh masuk, diploma kita dah asingkan, tapi dekat SVM kita just terus masukkan. Sebab dia dah 20 minggu kan, so maksudnya kena masukkan sekali PB kat sini. Kalau bab 1 ada buat PB ataupun folio ataupun amali ke kalau ada, ujian bertulis ke apa ke, letak sekali. Ujian bertulis memang 2, kalau amali memang 4 lah, 4 jam. Ini memang dia punya, dia dah fit dah, dia dah fix dah. So kalau ujian bertulis 2 jam, kalau amali 4 jam. Okay? Nasha, kalau presentation tu consider berapa jam? Presentation, macam public speaking ke kan? Kita consider berapa tu? Untuk PDPR ke? Untuk ni, PB. Ayolah, tapi you buat masa online kan? Okay, kalau online kita kena rujuk kat sini nanti. Saya tunjuk garis panduan ni, benda yang sama ni. Nampak tak dekat skrin? Okay. Nampak tak pembentangan? Dekat masa yang digunakan untuk aktiviti PDP, pembentangan kan? Okay, 1 murid 5 minit. Macam tu lah dia buat. So, 1 murid 5 minit, 5 murid 25 minit. Macam tu. So, you kena rujuk dekat sini lah. Okay, thank you. Alright. So benda tu kena rujuk selalu lah. Okay. Alright, so kalau ni dah faham, kita semak je lah. So kalau dah cukup, macam Nasha memang pertemuan sebenar 100. Okay. Macam ada subjek lain mungkin 60 jam je, 40 jam je. So kena comply 40 jam tu. Maksudnya kena sama, PDPR pun sama 40 jam. Jumlah sebenar pun 40 jam. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu je. Terima kasih. Okay, ada soalan boleh tanya. Kalau tak faham boleh datang jumpa ke, apa tu, boleh WhatsApp ke, boleh tanyalah. Okay, apa saja. SVM ni lebih mudah lah kan? Betul tak? Macam rasa lah. Kak Nasha. Yep. Nak tanya. Yang cadangan ni, cadangan kaedah pelaksanaan tu, maksudnya kita cadang ke atau yang memang kita dah buat? Okay, itulah sebenarnya semalam pun ada sedikit kekeliruan tapi yang kita dah buat lah senang. Yang kita dah buat lah. Yang kita dah buat dan kita dah ada pengalaman buat kan. Nanti mungkin ke depan kita akan guna benda yang sama. Kalau kita nak ubah, kita boleh ubah. Macam itulah. That's why dia letak cadangan kat situ. Kalau mungkin nanti next batch mungkin ada orang lain yang buat cara lain, so dia boleh ubah. Macam itulah. Syah, kalau listening tu dikira macam mana? Listening test. Listening test tu dikira amali lah kan?
You all ada amali ke? Tak ada kan English? Tak ada, kita orang ada listening test untuk PB. Listening test ya? Untuk PB. Mungkin you all buat listening, you all buat macam mana? Suruh pelajar rakam video atau okay, tu ada tu rakaman video atau audio. Ada dekat Dia situ. ada audio je. Tak apa, boleh. Atau tu rakaman video atau audio. Maksudnya 20 minit kali 2 40 minit lah macam tu. Nampak tak? Maksudnya sekali you buat sekali audio 2 minit macam tu lah. Okay. Untuk SLT kan? You tanya kan? Ada dekat situ. Okay, ada lagi? Sebab Nasha kata lebih mudah sebab SBM dia tak ada kendiri tu. Okay? Dia tak payah fikir pasal kendiri. Pelajar dia tak ada non face to face, dia banyak dia punya tu face to face je kan. Dia tak ada yang non face to face. Non face to face tu macam kita kena fikir sendiri kat mana kita nak letak. Macam diploma dia memang kena ada non face to face tu sebab dia tak nak bebanan pelajar tu lah. Anything boleh tanya? Selepas saya siap, saya bawa jumpa Nasha. Boleh. No how. Thanks. Okay. Saya harap boleh faham lah kan. Kalau tak semua boleh lah faham. Okey tak ke macam tak berapa nak faham lagi ke boleh je? Dia kena buat dulu. Buat dulu dengan Nasha. Ya, betul. Okay. Buat dululah kan? Okay. Nanti lama-lama okey lah tu. Slide tu boleh dapat ke? Okay, tadi saya dah masukkan di dalam message ni. Cuba tengok ada tak link untuk Google Drive dan saya dah sharekan dalam WhatsApp dekat info KV. Okay, lepas tu saya nak minta semua tolong isikan untuk borang keberkesanan. Dekat sini, dekat messages ni dalam Google Meet ni saya dah sharekan bahan dalam Google Drive, borang kehadiran dan juga borang keberkesanan. Saya minta semua tolong isikan. Okay, saya telah record. Nanti bila saya dah dapat balik recording ni, saya akan share dalam YouTube. Nanti saya akan share kepada semualah. Okay. Setuju tak? Halo. Setuju. Alamak, saya cakap sesuatu. Setuju. So, kita boleh bagi passing pada Puan Zira. Okay. Dah habis kan? Lah tadi yang amat menarik dan berkesan yang telah disampaikan oleh Puan Zaibun Nasha. Okay, semoga segala maklumat dan panduan yang telah diberikan sepanjang bengkel kita sebentar tadi dapat memberi manfaat dan juga membantu kita menghasilkan penjajaran dengan betul. Okay, dengan itu majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas taklimat yang disampaikan oleh Puan Zaibun Nasha dan juga Puan Fazlina Azwar dari Jawatankuasa OBE sebentar tadi. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Thank you Nasha, thank you. Okay. Nasha, Fazlul, terima kasih. Sazira. Terima kasih. Thank you Nasha. Okay, terima kasih. Thank you Kak. Thank you Nasha. Thank you Kak Yan. Kak Yan bro. Okay. Terima Kak Yan. Terima kasih atas kursus ini yang telah membantu banyak. Okay. But I think after I do, I come and see you lah. I got something. Okay, boleh. No problem. Siapa yang nak dibantu boleh je datang je jumpa. Dia kena buat baru kita boleh praktik. Itulah tu. Thank you Kak Wah, thank you Nasha, Kak Yan, semua thank you. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Nasha. Terima kasih Azwar. Terima kasih. Isi. Oh my God. Kak Yan, saya tanya Kak Yan lah nanti Kak Yan. Ya Allah, tanya tak ni Liza. Liza buat DBM. Ya Allah, Kak Yan. Siapa? Jumpa Nasha nanti. Jumpa Nasha. Buat dia dulu. Boleh. Buat dulu. Baru jumpa Nasha. Ya, boleh. Dia tak nampak. Okay, bye semua. Terima kasih banyak.